Baik, kita berjumpa lagi. Tadi saya dah terangkan tentang 7 aspek penting dalam perancangan kewangan. 7 aspek ini kita perlu pergi satu persatu dan asasnya ialah 2 perkara. Yang pertama, cash flow. Yang kedua ialah net worth. Jadi ibaratkan macam ni tuan-tuan. Mula-mula tadi saya sebut tentang matlamat. Awal-awal video tadi saya ceritakan tentang matlamat kewangan. Matlamat kewangan kita lah untuk jadi kaya, jadi jutawan, nak beli rumah, nak selesaikan hutang, nak pergi haji dan sebagainya. Itulah matlamat kewangan yang biasa kita letakkan. Baik. Untuk capai ke matlamat kewangan tadi, kita boleh gunakan banyak cara, banyak kaedah. Sebagai contoh, kita sekarang berada di KL, kita nak pergi ke Johor. Kita boleh gunakan banyak jalan, betul? Kita boleh gunakan jalan darat. Jalan darat pun ada 2 jalan. Mungkin kita boleh gunakan jalan highway ataupun gunakan jalan kampung. Kita juga ada option untuk naik bas, nak pandu sendiri ataupun nak naik taksi. Tapi sekarang kita boleh naik Grab pun boleh juga. Dan juga kita ada option lain. Kita boleh guna jalan udara, boleh naik flight. Dan untuk naik flight kita boleh juga pilih macam-macam pilihan. Kita boleh pilih naik Air Asia, boleh pilih naik Firefly, boleh naik Malindo dan sebagainya. Begitu juga dalam kewangan. Untuk capai matlamat kewangan, kita boleh pilih gunakan banyak cara. Baik, sebelum kita pilih cara yang kita nak ambil untuk capai matlamat kewangan kita, perkara utama ialah kena tahu di mana letak duduk kita. Kena tahu kita berada kat mana. Kena tahu kita hari ni berada kat mana. Hari ni kita berada dekat KL contohnya. Kena tahu KL tu kat mana. KL tu contoh dekat Setapak. Kita tahu Setapak tu kat mana. Barulah kita boleh plan nak pergi ikut jalan mana. Dan kemudian kita tahu kemampuan kita. Kena tahu kereta apa yang kita ada. Kena tahu minyak kita dah, kalau kita nak pergi naik kereta, kena tahu kereta kita minyak banyak mana yang perlu kita isi untuk sampai kepada Setapak daripada KL untuk ke Johor. Begitu juga dalam kewangan. Kita bercita-cita nak jadi jutawan. Kita bercita-cita nak jadi kaya. Kita bercita-cita nak kumpulkan duit untuk pergi haji. Kita bercita-cita untuk beli rumah, untuk ransaikan hutang. Sebelum kita pilih jalan-jalan untuk capai ke matlamat kewangan tersebut, perkara utama yang kita kena tahu ialah kedudukan kewangan kita. Itulah yang disebut sebagai cash flow dan net worth. Ingat balik perkara pertama tadi, cash flow. Dan yang kedua ialah net worth. Baik, kita akan topik kita ialah tentang cash flow dan net worth ini. Baik. Tadi saya dah huraikan, dah cerita tentang sepintas lalu tentang formula cash flow ialah formulanya ialah income tolak expenses dapat surplus. Betul? Pendapatan tolak perbelanjaan, kita akan dapat lebihan. Pendapatan ialah duit gaji kita, duit overtime kita, duit part time kita. Kemudian expenses ialah duit belanja rumah, belanja kereta, petrol, makan minum, sekolah anak dan lain-lain lagi. Baik. Untuk cash flow, saya cadangkan kita susun cash flow kita supaya dia dapat gunakan lama. Ramai orang sangkut dekat cash flow, tak mampu nak buat simpanan sebab tak cukup cash flow, tak mampu nak sediakan deposit beli rumah sebab tak cukup cash flow. Baik. Jadi kita saya cadangkan satu formula untuk susun cash flow kita supaya cash flow kita dapat lebih stabil. Macam mana formulanya ialah, baik, lepas kita dapat income, expenses ini kita pecahkan kepada beberapa bahagian. Okey, yang pertama 30% untuk household income. Household ini maksudnya ialah untuk rumah, kereta, sewa rumah, installment kereta, petrol, makan, minum. Ini ialah household. Sekolah anak pun itu ialah household. Yang kedua, 30% yang kedua ialah payment. Payment maksudnya kita nak bayar hutang. Bayar hutang kereta dekat sini, hutang rumah dekat sini. Kalau household tadi, kereta untuk petrol akan masuk household, untuk servis kita akan masuk household. Tapi untuk installment kereta ialah payment. Untuk installment rumah
masuk payment. Kalau sewa rumah maka akan masuk household. Sebab apa? Kita nak pastikan installment kita, hutang, pembayaran hutang jangan lebih daripada 30%. Baik. Kemudian 5% untuk others. Untuk others lain-lain. Contohnya kalau untuk backup kepada household ataupun backup untuk payment. Dan kedua benda asas ni, household dan payment, jangan lebih daripada 65%. Mungkin juga ada orang yang payment dia tinggi, mungkin 40%. Jadi dia kena kurangkan dekat household jadi 20%. Dan maksimum 65% untuk kedua-dua household dan juga payment tersebut. Kemudian 5% untuk gift. Untuk gift ini termasuklah zakat, termasuklah bagi kepada parent, sedekah dan lain-lain lagi. Kita perlu ada peruntukan juga untuk kita bagi kepada orang lain, terutamanya parent kita, untuk mak ayah kita. Baik. Dan kemudian kita akan dapat lebihan 30% surplus 30%, dan total kalau tuan campur semua ni akan dapat 100%. Kenapa kita perlukan surplus 30%? Sebab daripada 30%, surplus ini untuk 3 benda yang saya dah sentuh tadi, iaitu untuk saving, untuk protection takaful, dan juga untuk investment. Saving 10%, protection 10%, investment 10%. Inilah sebabnya kenapa susunan ini dicadangkan sedemikian rupa, supaya kita mempunyai surplus yang cukup untuk saving 10%, protection 10%, dan juga investment 10%. Baik, inilah tentang cash flow. Yang seterusnya ialah tentang net worth. Net worth simple saja formulanya. Asset dengan liability. Kita senaraikan aset kita. Contoh, kita ada rumah, kita ada kereta. Kita akan masukkan nilai rumah, market value rumah berapa kita nyatakan sini. Market value kereta kita nyatakan kat sini. Saving kita ada berapa dalam bank? Tabung haji kita ada berapa? ASB kita ada berapa? KDSP kita ada berapa? So ini ialah aset. Kemudian masuk dekat liability, contohnya rumah, ada tak hutang rumah? Home financing berapa? Car financing ada berapa? Apa lagi? Mungkin hutang kad kredit, credit card berapa? Hutang apa lagi? Hutang PT-PTN mungkin berapa? Hutang personal loan mungkin ada, personal financing berapa? Dan kita nyatakan segala hutang yang kita ada. Dan akhir sekali kita akan dapat total asset berapa dengan total liability kita berapa. Yang pertama, pastikan asset melebihi liability. Jangan sampai liability melebihi asset. Kalau liability melebihi asset, itu dah tahap yang berbahaya. Yang pertama. Yang kedua, jumlah liability ni ada 3 peringkat. Yang pertama, bawah 3 tahun gaji. Yang ni tahap yang okey, tahap yang stabil, tahap yang hutang tak terlalu banyak lah. Dan selalunya kalau kita susun macam ni, payment tak lebih pada 30%, insya-Allah boleh dapat baki hutang tak melebihi 3 tahun gaji. Maksudnya apa? Contohnya gaji seorang itu 5,000 sebulan, setahun 5 kali 12 60,000. Jadi 3 tahun bersamaan 180,000. Jadi hutang yang sepatutnya dia ada jangan lebih daripada 180,000. Dalam masa sama jangan lebih daripada 30% installment. Baik. Kalau 4 ke 5 tahun, ini dah tahap berjaga-jaga. Dan kalau melebihi 5 tahun, ini dah tahap kena masuk ICU. Ini tahap yang bahaya. Mana kata kalau seorang tu gaji 5,000, setahun gaji dia 5,000 kali 12 60,000. 60,000 setahun gaji kali dengan 5 bersama dengan 300,000. Kalau
hutang seseorang yang bergaji 5,000 melebihi 300,000, itu dah sampai tahap yang berbahaya, dah sampai tahap ICU. Selalunya situasi yang macam tu mesti saya berani jamin installment dia melebihi 30%. Itu dah tahap yang berbahaya. Kecuali kalau hutang tersebut ialah hutang yang produktif, iaitu hutang untuk investment, contohnya hutang untuk beli rumah dan rumah itu disewakan dengan positif cash flow. Baik, itu dia dua aspek penting yang asas dalam kewangan, yang menjadi dasar, yang menjadi batu asas dalam kewangan seseorang, cash flow dan juga net worth. Sekian, terima kasih.